A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi pada malam ini dalam satu lagi kuliah perdana Surah Baitur Rahman yang selalunya kita akan adakan pada setiap bulan. Dan kita ucapkan selamat datang kepada Ustaz. Ini merupakan kali kedua, pertama hampir 5 bulan lalu, iaitu pada 24 Oktober 2019. Sedikit mengenai profil pribadi Ustaz Samsul. Nama sebenar Samsul Amri bin Haji Ismail, atau lebih dikenali dengan nama Samsul Lebat. Masih muda lagi, awal 40-an. Lahir di Kampung Air Dedali, Batu Kikir, Jempol, Negeri Sembilan. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Syekh Haji Muhammad Said. Kemudian melanjutkan pelajaran di UiTM dalam Diploma Public Admin dan juga di Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang. Berpengalaman menjadi sebagai guru, pegawai pendakwa Majlis Perbandaran Seremban, dan juga pengarah undang-undang dan penyiasat undang-undang Majlis Perbandaran Nilai. Merupakan personaliti TV Al-Hijrah, rancangan Samsul Lebat, rancangan Sejuta Rahsia, rancangan 2 Samsul, rancangan Jom Simpan Tabung Pendidikan PTN, dan juga ahli panel Forum Perdana RTM. InsyaAllah beliau akan bersama kita mungkin sampai pukul 9.30. Dia kata tadi ikut model, macam mana. Dan tapi Ustaz akan terpaksa mungkin dia tak sempat Indonesia sebab dia ada urusan lain, so dia akan terus meninggalkan kita selepas saya. Okay. So untuk tidak melengahkan, saya buat Ustaz untuk meneruskan. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wa karihal musyrikun wa karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih ucapkan Tuan Pengurusi Acara, Mahir Tuan Pengurusi Surau, Tuan Imam, Barisan Jawatan Kuasa, Guru Malam Penggerak Jawatan Kuasa Surau Baitur Rahman, seterusnya pemimpin-pemimpin di semua peringkat yang akan hadir pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama sekali lagi berada di dalam majlis ilmu taman-taman syurga. Tak sangka kan dapat 5 bulan kita jumpa lagi. Macam itulah keadaan kan. Yang mana tajuk telah dipilih oleh pihak Jawatan Kuasa Surau setelah berbincang berkali-kali. Tajuknya adalah mana milik kita. Itulah tengok. Okeylah tu tajuk tu. Mana milik kita. Jadi dalam banyak-banyak ni apa yang jadi milik kita? Macam tak ada kan? Macam kan? Yang kita perasan milik kita pun rupanya bukan milik kita. Rasa-rasa macam kita punya, tapi tak juga kan? Kita sebut kita punya. Kita punya. Saya kan ada satu ustazah tu, dia tanya moderator satu program lama lah dulu. Dia tanya apa? Dia tanya salah seorang panel, jam tu siapa punya? Saya punya lah. Tangan tu siapa punya? Tangan tu Allah punya. Kalau dah tangan Allah punya, macam mana jam tu kau punya? Tanya panel. Ya, itulah. Dan jadi mana kata balik-balik, akhirnya kita tengok tak ada. Kita tengok macam mana mungkin kita punya, tapi mungkin juga kesementaraan itu bergantung bagaimana kita manfaatkan dia sebagai kita punya. Ya, iaitu kita tengok segala amal ibadah yang kita buat, segala duit-duit yang kita ada, kalau kita salurkan ke jalan Allah, boleh jadi kita punya, boleh jadi ada bahagian kita, boleh jadi. Ya. Jadi kalau kita tengok
Dan apa juga yang ada di keliling kita, apa yang ada pada diri kita pun bukan kita punya. Sampaikan bila meninggal seseorang itu, belum meninggal seseorang itu, dikatakan jangan lambat-lambat, Allah dah jemput dia, tak baik melengah-lengahkan. Makna kita pun bukan kita punya. Family jangan tak ada, kita sayang kat dia, jangan ditanam-tanam, biar dia raput kat sini. Tak baik lah. Malahan nama pun bukan kita punya. Samsul, dia Samsul sakit tangan, masih lagi nama dia. Meninggal dia, orang tak tanya Samsul sampai ke berapa, orang tanya jenazah sampai ke berapa. Dah jenazah kan tinggal nama dah tak sebut dah. Yang bila dah ke bumi langsung sebut arwah ni dulu bosan, dah arwah dah tu. Nak tunjuk nama kita pun bukan kita punya. Kan nama kita boleh letak macam-macam pun itu bukan kita punya. Kan kalau kita tengok macam mana anak-anak yang dijemput muda, abang bocil baru pun dijemput dalam keadaan muda. Nak beritahu, membuka mata kita. Iktibaran yang kita boleh ambil betapa besarnya kuasa Allah di dalam memiliki kita semua. Ya. Jadi manusia selalu sebut 3 perkara tapi buat 3 perkara. Pertama, manusia selalu sebut yang dia hamba Allah tapi dia gemar buat benda yang Allah tak suka. Itu kegemaran dia. Yang macam mana kata hamba tapi tak akan cakap macam mana. Dia bos aku tapi selalu terlawan dia siapa bos mana. Macam tu lah dia. Kedua, kita selalu sebut yang rezeki datang daripada Allah. Tapi bila Allah uji kita dengan susah sikit, kita mulalah balang kabut nak cari manusia lain. Nampak macam prinsip benar kan? Sampai masuk tak ada lagi channel kan? Ini bukan cerita politik ni lah. Macam-macam tu tak ada. Tak maksud saya boleh cerita satu kisah macam mana seorang kontraktor kaya-kaya. Dan dia ni baik, selalu tolong orang. Ada 3-4 orang kawan dia yang saya kenal. Dia bawa pergi berjalan ke sana kemari, pergi Bali, pergi Bandung, pergi Jakarta. Dia bercuti, dia bawa kawan dia. Kau lah kawan dan dunia akhirat. Sampai satu ketika kawan-kawan dia ni, aku ni tengah, kau apa masalah kau? Tak fikir lah kenapa aku tengah susah apa? Anak aku nak sekolah, duit pun tak ada, duit belanja sekolah tak ada. Dia bagi 5,000 nak kau buat belanja. Ya Allah, kau lah kawan aku dunia akhirat. Dia tolong kawan tu. Sampai masa tiba-tiba kontraktor yang kaya-kaya, yang baik ni, kalau tipu dia orang, bankrupt dah weh. Duit tak ada. Kawan-kawan ni dia kata apa? Mana kita nak cari dahan berpaut ni? Dia dah tak ada. Kita nak ke mana ni? Dia tinggalkan kawannya yang selama ni baik-baik dengan dia. Tak berguna manusia tu. Dan saya respect dengan kontraktor yang kaya-kaya. Dan bila Allah Ta'ala uji dia dengan susah, dia tak mau. Dia kerja tukang kebun dengan kerja tukang kebun sekolah. Rumah yang habis semua. Rumah yang besar jual. Anak daripada sekolah swasta masuk sekolah biasa. Kan berubah hidup dia. Dia daripada dulu jadi kontraktor, sekarang dia jadi buruh yang tolong buat projek-projek. Buat juga part-time. Alhamdulillah. Sekarang anak-anak semua dah lampai. Allah uji dia beberapa fasa. Kan rezeki berallah. Jangan risaulah. Siapa kan mana pun. Dia uji sikit, habislah. Habislah kita. Saya kata ya kan. Ya, janganlah tuan-tuan risau. Itu ya. Rezeki Allah bagi. Begitu juga yang ketiga, manusia selalu sebut yang dia akan mati tapi perangai macam tak nak mati. Mengutuk orang tak habis-habis. Tuan-tuan, yang paling saya kesian ni, saya minta lah, tolonglah rakaman yang saya cakap ni, tolonglah send-cat semua. Send-cat semua, hantarkan supaya satu Malaysia ni tengok apa yang saya nak cakap ni. Paling saya kesian sekali tengok kan orang Islam ni. Paling kesian tengok dalam Facebook, paling kesian tengok dalam Twitter, paling kesian tengok dekat dalam WhatsApp, paling kesian tengok dekat dalam IG tengok. Kalau bab membalut orang yang tak ada langsung tata susila, kepala bapak semua pula. Soalan dari Nabi ajar macam tu. Nabi tak ajar. Habis maki hamun semua. Macam tak ada pegangan hidup dah bercakap. Kepala bapak mencarut-carut. Apa bodoh itu? Dah hilanglah kau hikmah kita dalam kita menunggu. Kau nak tahu ketua kampung pun lah. Cuba cakap sini. Alangkah indahnya kalau ketua kampung kita dapat bantu kita supaya memastikan bahawa kemudahan asas kita terjaga lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Cakap contoh masalah.
Ini tak guna je ketua kampung, mampu lagi baik. Apa mana ya tu? Sampai bila kita ni kan, kita tengok ayat tu, Allahu Akbar. Kat luar lah, kat surau saja, duduk tempat sikit. Sampai kat handphone kat tangan tak rapi cakap lelok dah. Allahu Akbar. Jangan kita kutuk orang kalau rasa tak sompek dan minta maaf orang. Baru mencopek dah. Mulut orang sampai. Kadang ada perempuan tu bukan perempuan sini lah, topik lain. Aku ni mulut je jahat, hati baik, kena mana tu. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Makna mulut ni datang pada hati yang baik. Cakap lelak. Kenapa orang ramah berunding dengan imam? Sebab imam cakap lembut. Tadi imam macam mana imam? Kita orang tak pek bayar kenduri ni banyak mana. Bayar 100 je. Alhamdulillah. Imam macam tu je. Kalau tak cukup pun alhamdulillah. Itu ya. Kan? Tonton tengok kat masjid mana Aziz Nayan. Tengok yang puasa masjid tengok. Tapak 65 juta macam. Kos pembinaan masjid 100 juta lebih. Kita RM1 kali. RM1. Tak, yang saya nak share tu, dia siap buat satu petak dalam masjid tu. Kalau dia mati besok situ tanam. Tuan-tuan boleh lawan ke tu? Kan Nabi dah sebut orang paling cerdik adalah orang yang sadar dia akan mati dan bersedia dengan kematian dia. Pengurusi khairat kematian pun tak berani booking lubang kubur dia. Jangan cakap ni topik pagar tu saya punya. Jangan cakap kita pengurusi khairat pun tak berani. Bukan sinilah, tapi lain sekali. Contoh kan, betul tak tuan? Iya tuan. Nak cerita apa? Syekh Ibrahim Adham kata, kalau nak buat maksiat jawab 5 soalan. Jawab 5 soalan. Yang pertama, kau cari tempat yang mana Allah tak nampak kau. Kau buatlah maksiat. Mana nampak tak tahu. Semua Allah nampak. Kedua, kau jangan makan rezeki yang Allah bagi. Makan rezeki lain mana ada. Yang ketiga, kau jangan duduk atas muka bumi Allah. Cari muka bumi lain. Okey, Putra Hai ada satu tanah buka. Pergi situ. Itu Allah Ta'ala punya walaupun tak beli. Kita tahu Allah Ta'ala punya. Kau waktu malaikat maut datang nak cabut nyawa kita, kau minta tangguh kan? Wahai manusia, aku ingin cabut nyawa kau. Cakap, dan pinang acamah ni besok pada tak. Cakap, tak napik dah. Dan yang kelima, waktu kau nak dimasukkan ke dalam neraka, kau minta tangguh kau. Bagi aku ibadah dulu. Kemudian kau tentukanlah aku masuk ke mana. Pun tak napik. Jangankan 5, 1 pun tak jawab. Sudah kenapa? Apa lagi yang tinggal? Tinggal tu sebab Nabi sebut, dunia ini penjara bagi orang mukmin. Dunia penjara bagi orang mukmin. Sebab orang yang beriman macam penjara. Cuba kita tengok penjara. Siapa pernah pergi masuk penjara? Saya nak masuk penjara. Masuk di camah lah. Agak pula. Tak, saya pergi camah dalam tu. Masuk camah pun sakit perut, takut ini dia tak boleh keluar ni. Wallet kita kena masuk dekat dalam satu bekas. Handphone tak boleh bawa masuk, takut nak pergi gambar ke dalam tak boleh. Simpan dalam satu bekas, masuk dalam locker dia. Sebab bila masuk dalam ceramah tu kan, memang tak ada apa lah. Ada tak keluar ni, memang tak tahu dia ada dalam ni. Tapi saya berkesempatan nak pergi ziarah lah, pergi melawat, tengok. Saya masuk blok, kebetulan kat Penjara Zaman ada satu blok lama. Dia dalam proses nak tukar blok baru. Ada blok-blok baru dah ada. Ada satu sel yang lama yang zaman dulu lah, pergi tengok kan. Lebar ni ya, lebar meja ni. Ingat? Lebar meja ni ya. Kemudian panjang kan boleh lah 5 orang disusun bintang ni ya. 5 orang. Jamban pun tak ada. Dia letak baldi tu. Baldi dengan air mineral yang besar tu. Fikirlah kita bila air jamban tak bertutup macam mana. Bayangan dia mengangkat situ tu. Dan 2 jam sekali pegawai penjara akan tukar baldi itu. Fikirlah. Macam mana keadaan itu? Yang best tu siap lalu tu. Assalamualaikum Ustaz. Pernah ada dan ya besar tu. Tapi nak beritahu apa? Nak beritahu penjara ni pun tengok kita tak boleh gerak banyak. Situ je. Berapa langkah ke depan, berapa langkah ke tepi. Boleh minta makan. Tuan kalau boleh hari ni nak ayam peha je. Boleh cakap. Tuan rapek lah. Pizza, besok pizza lah, besok pizza. Kalau ikan lipat yang panas-panas sikit. Tak ada pek lah. Apa ni hidang, tu lah pek makan. Macam tu juga dunia ni. Bukan semua benda kita boleh makan. Bukan semua benda kita boleh cakap.
Bukan semua benda kita boleh buat. Itu sebab dia jadi penjara. Akhirat besok kau buat lah kau kena buat. Itu betul-betul kita punya. Sampaikan digambarkan dalam kitab bekas Syafadul Qulub. 5, ada beberapa orang dibawa masuk dalam syurga. Dibontangkan permadani indah, disiapkan singgahsana, dihias dengan sedemikian cantik. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan, wahai malaikat, kau bukakan tabir ini. Kau bukakan tabir ini biar mereka dapat melihat wajah aku. Malaikat cakap, kenapa ya Allah? Sedangkan mereka ini derhaka kepadamu ketika di atas dunia ya Allah. Allah Ta'ala kata buka sebab mereka pernah bersujud dan pernah menangis kerana aku. Sebab menangis Sebab menangis kerana Allah. Itu sebab menangislah kerana Allah. Air mata ni pun kalau boleh bagi ke Allah Ta'ala. Nombor 4, berhentilah menangis sebab jantan. Itu cukup lah. Apa yang lelaki kita nak setuju je. Jangan banyak cakap. Jadi marah tak ada lah. Kena menangis kerana Allah. Jadi bila buka tabir tu, langsung semua bersujud. Bersujud semua. Allah Ta'ala kata, wahai hamba-Ku, bangun, bangkit. Tak salah kau sujud. Kerana suruhnya sini bukan tempat beramal, di sini bukan tempat bersujud. Tak ada mana dalam syurga katanya suruh dah masuk lu. Tak tahu. Bang, kita semayang bersama, tak ada. Tapi kalau nak semayang lah, tak ada siapa melarang. Nak buat lah apa nak buat. Segala minuman larang apa nak minum lah. Masuk tu semua halal dan thayyibah. Nak makan, nak usik, nak apa, buat lah apa nak buat masa tu. Kemudian Allah Ta'ala tanya, kenapa kau bersujud? Apakah kau tidak rela kepada aku? Allah Ta'ala tanya. Ya Allah, mana mungkin kami tidak rela kepadamu dengan tahap Engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tidak terlihat dari mata, tak pernah terlihat dari mata, tak pernah terdengar ke telinga, dan tak pernah terbayang ke hati. Bayangkan punya hebat syurga tu. Tak payah nak gambarkan. Walau hebat mana pun produser filem tu, nak buat gambarkan syurga macam mana pun, dia takkan sama. Jauh mana lah daripada apa yang kita sangkakan. Itu sebab semua yang bukan kita. Jadi apa yang kita nak kerjalah akhirat. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Barang siapa nak karamat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Selesai jamaah hari ini Sabtu je. Payah mana kan? Tak maksud makna kata kita tahu dah yang kita nak kerja akhirat. Orang yang datang surau ni tak ada masalah lah. Dalam surau ni memang dah tahu. Yang belum datang tu belum tahu. Ya, macam ni ramai tadi kan. Cuma yang tak datang lagi ramai. Kan? Tapi tak apa. Hari Jumaat macam itu sebab dia buat kempen. Jom sembahyang subuh macam Jumaat. Oh, nampak tu. Kau dapat lah. Tapi tak payahlah macam khutbah mana. Tapi mana bagi orang datang ramai. Macam kat masjid dekat Temeloh tu. Penuh subuh je. Kan? Tapi ada kita macam tu, insyaAllah boleh jadi. Ini punya selesa orang kan. Surau apa lagi nak? Aircon mengelatuk dia sajuk. Tabah kapet dia sujud terbanam muka. Apa lagi nak? Tu sebab imam tak berani baca ayat panjang, takut leno. Malah jadi kita datang ni lah. Ini dah ada peluang. Orang dulu punya payah. Ingat tak tu kita semayang masjid surau kampung. Dulu. Ni papan. Allah. Ini papan tu menyongket pada. Iya. Dulu sekarang tuan semua sana apa lagi nak datanglah. Ketika seseorang mengejar pahala demi kebahagiaan di akhirat, maka Allah akan tambahkan. Kerja demi akhirat, jangan kerja dunia. Apa dia dunia? Pertama, suami isteri dunia. Suami isteri dunia sementara sifatnya. Suami sementara, isteri sementara. Suami I paling best sekali tahu. Dia bagi I 2,000 sebulan. You ada? Wah, cakap-cakap macam tu, besok sasak napis lagi meninggal. Tak ada dah 2,000. Tak ada 2,000 sebulan dah. Nak cakap apa? Kau lagak-lagak sampai bila? Bini aku paling sadap masak. KRL ni tahu. Kau jangan main-main. Bini Dan paling sadap masak. Apa pun dia masak, memang sadap. Besok tu mati tercakit sanduk. Mati. Dah baik macam mana? Dahlah menurut kajian, suami mati dulu daripada isteri. Kena perempuan, hati-hati. Yang kehidupan ni semua mudah mati. Dia jaga. Jangan gamar ninggi-ninggi sorok ke lelaki ni.
Abang, dah korek kawan tu, mati. Kalau lambut sikit, abang pun mati sebab tak besok. Aduh, jadi elok, suami isteri ni elok. Ya, yang kedua, harta. Harta dunia ni sementara. Duit tu memang habis. Tak habis duit tu pun kita habis dulu. Rumah sampai masuk tinggal, nak macam mana? Buat rumah besar-besar, bukan makin, cuba fikir balik. Buat rumah besar-besar, bukannya makin lama makin ramai. Makin lama makin tak ada orang. Anak besar sikit, pandai sikit, masuk asrama, dah tinggal gitu. Seorang-seorang tinggal. Lepas tu balik dia sekejap, dapat universiti pula naik, tinggal lagi. Lepas tu kahwin nak rumah sendiri, tak nak dia dudukkan kita. Raya sok senang, raya berapa kali setahun. Lepas tu mulalah sunyi mah ni bab semua orang susah. Nampak tak? Makin lama makin tak ada orang. Bergaul rumah. Abang. Apa? Pekak ke? Makin lama makin tak ada orang. Pergi rumah besar-besar pun tak salah kita mandi rumah kita baca. Rumah Pak Mun, rumah Belet. Syukur. Tapi tak ada orang, sunyi sama. Sama sunyi, nak cakap apa? Kereta, kereta baru nampak. Cantik kereta. Berapa lama orang cakap macam tu? Paling lama 2 minggu. Lepas tu dah boring. Bayar kali pertama dah boring. Renew road tax lagi boring. Betul tak? Habis tu mula dah kereta baru pula. Beli handphone baru. Nampak handphone yang paling canggih nampak. Pak. Kamera 3 tu. Saya tak nak sebut lah nama dia apa. Sebab dia tak tajuk ceramah kita lagi. Macam tu lah. Cukup sekarang saya sebut handphone kamera 3. Macam tu lah. Sekarang dah ada pula handphone kamera 4. Kamera 5. Canggih mana pula. Beli handphone ni dah keluar handphone baru. Tak ada apa pun lah. Kan? Sampai masuk hang. Lepas tu kita hopel-hopel otak-otak. Tang dah marah. Dah marah nak beli handphone baru. Sudah mana satu yang kita punya. Mati bukan pun. Nanti kalau abang tinggal besok pas salibkan handphone nak kat bawah jenazah tu. Anak tu abang nak main WhatsApp boring dalam kubur tu. Tak rapet lah. Tak rapet lah. Tak ada gila kotor macam tu. Kan? Dan begitu juga yang ketiga, pangkat kuasa kedudukan sementara. Bukan kita punya jawatan kita, pegawai posta, sampai masuk kita letak jawatan. Baru bagi notis nak letak jawatan 3 bulan, baru bagi notis iklan dah keluar nak gantikan kita. Belum habis lagi 3 bulan, berpuluh ribu orang minta jawatan kosong satu je. Nampak tak? Ya. Aku pegawai paling besar pangkat kat sewa tanah tu, kau tak tahu ke? Oh ya kan. Sampai masuk duduk tepi tiang nak sana. Encik. Allah. Encik. Nak cerita apa? Tapi kalau dia hidup tak pelagak sampai pencen, orang masih lagi cari dia. Tidak ada bersama dengan jantah kuasa surau. Sama-sama berbakti bantu orang kampungnya, orang taman perumahan ni. Ya macam tu. Jangan lagak-lagak hidup itu. Sudah yang ketiga tu semua dunia. Ingat tak masa peristiwa Isra dan Mi'raj? Tahu Isra Mi'raj? Memang tak lama ni Isra Mi'raj. Saya habis saya cover semua. Sebab tak tahu lah sampai 5 bulan ni tak bila bulan info tak tahu. Kan ada orang tua tu tunjukkan perhiasan dunia. Nabi pun tak reti ya. Sebab itulah dia dunia kan. Meleko kan. Apa macam mana? Jadi layan baik. Berapa ramai orang nak satu benda. Dah dapat sudah tak ada bodoh. Boring ya. Nak siapa yang ada pakai kereta besar, tanyalah. Sudah bila dah pakai tak ada apa pun. Okey. Sama yang macam Nek Azia. Okey. Kan? Saya Nek Azia tu lalang kata rasa macam BMW. Bila terlalang tu. Ya. Betul tak ada. Sama ada. Saya Nek Azia. Okey. Saya Nek Azia tu ceramah lagi. Hotel butik kuatan. Okey. Sampai kat sana kita masuk rumah kotor kan. Sampai sana saya kat accident nak bagi kopi basuh gitu. Kan kau datang sini okey. Dia turun kan saya dia pun jalan pergi basuh gitu. Yang nyambut saya steady, ustaz datang dia jauh naik grab dan la ilaha illallah. Itu aku tu bukan grab tu. Orang mencapai waktu kalau tak level kan. Itu pun yang kunci itu pun dia tak sangkut tu saya punya, betul tak? Grab kau bang, kau ngajar betul. Tapi saya okey.
Aduh, nak lagak-lagakmu pun tak ada bodoh tuan. Okey, ni Azia. Okey. Aduh, nama orang itu Samsul depan. Nama mana? Sampai masuk tak sampai pula nama depan. Mana tahu? Kan? Saya ceramah ke Sarawak baru ni. Sekolah tu bagi sijil penghargaan tu saya Samsul bin depan. Sama. Agak sakit kepala aku dengar kan. Itu nama gelaran oh ya kata apa saya tu kata apa aku nampak kenangan ada juga orang yang nama bapak keluar kan. Dia ceramah ke suruh ke Kuala Sangor tu. Kata tu saya masjid Kuala Sangor. Saya sampai lah PJ memang saya sampai memang saya biasa lah sampai. Saya takkan sampai awal benar dah. Saya akan biasa masuk saya akan semayang ke Mekah. Kan? Senang kata tempat saya nak jamak kau saya nak apa senang ke Mekah. So saya sampai ke belakang tu. Habis yang bagi salam tengah sembahyang sunat, pakcik kat sebelah saya tu beritahu guru saya tu. Dia cakap berjamaah belum sampai lagi tu. Dah aku pula risau aku salah masjid. Tuan jangan ingat semua orang pernah kita tak ada. Dia kata berjamaah belum sampai lagi. Saya pun tanya orang lain berjamaah siapa tu kata kan. Samsul depan. Sudah dia tak kenal aku ni. Saya baru nak betulkan nak cakap saya Samsul depan kan. Dah ni tambah lagi. Sejak buat TV memang lambat sampai. Saya pun diam lah tak payah cakap apa dah. Tak kau lah dia diam kan. Sampai tu sampai lah je ke masjid salam saya. Ustaz, Ustaz, kita dah mula dah ni. Okey. Saya pun salam masjid. Saya ke depan dulu. Dia pandang saya jenam. Saya pergi ke depan sampai sini kan pandang dah tak ada masjid. Balik lah. Aduh, apa lagi sampai yang itu punya. Tak ada benda dah, tak ada benda. Jangan ingat apa dah tak ada. Saya selalu cakap macam duit kan. Siapa orang cakap saya di mana? Saya paling ingat ada orang cakap 10,000. Samsul depan ni tak ada 10, 15,000 yang panggil dia. Memanglah saya tak tolak kalau orang bagi. Orang faham mesej tu, faham. Tapi janganlah memandai bawa cerita macam tu. Saya ceramah dekat bentuk. Ada orang panggil saya, ni mengaku ni. Kalau mahan saya mengaku lah sebagai manusia. Orang panggil saya ceramah kat bentuk. Bayarkanlah sepadan Kuala Lipih daripada Somban nak bagi. Ustaz 10 sekolah, Ustaz combine Ustaz. Kita nak panggil Ustaz untuk ceramah motivasi untuk budak-budak nak calon-calon di PSR kita. 10 sekolah kita combine sekali. Lepas tu PA saya tanya lah, berapa nak bayar ni? Kata PA saya tanya anggaran kan. Lepas tu dia kata kita punya bajet 300. Terangkit kau ni PA je. Lepas tu dia tanya saya pun cakap senyal lah. Saya kata jangan susah-susah. Saya kata pusat dia kalau beli kan kita pergi jauh. Jadi cuba je tengok kalau ada 2-3 tempat lagi yang nak. So adalah satu surau lagi pun nak bayar 300. Ada satu tempat lagi nak bayar 400 kan 400 satu masjid lagi. Boleh lah tu sekali. Tak ada lah pergi satu tempat ya kata. Pergilah. Cuma Allah tunjuk kat saya sampai kat sekolah betul 10 sekolah combine tau PSR. Rupa-rupa calon PSR setiap satu sekolah tu 2 orang 3 orang. Budak tanyalah orang Kuala Lipih dia tahu. Memang budak-budak dah tak ramai. Jadi fikirlah kalau saya tolak tadi. Malahan duit 300 pun cikgu tu kongsi sikit. Allahu Akbar saya kata. Saya cakap inilah duit yang paling besar mana saya cakap. Tapi janganlah kau keluar sama malam ni. Tak mana kata nilai tu cikgu kongsi semua sikit. Tapi bayangkan kalau saya tolak pun tak apa hal budak-budak tu dengan cikgu tu kan. Janganlah kita kira benar tu. Saya ni bosan dekat semua sahabat-sahabat saya boleh pencamah-pencamah tu. Jangan menggamar-gamar meletak anak gol 10,000 dia kilo tu. Ada tuan kan tak tahu. Ini campur dengan dia soalan tak kan. Saya macam tu ya. Nak kaya dengan ceramah tak yalah tak ada benda tu. Kan? Ilmu ni pun Allah bagi. Orang tarik nikmat sikit lidah kau berpusing tak boleh cakap. Jangan apa. Itu dia. Ini Allah bagi pinjam kau sampaikan ke orang. Itu aja. Jangan pening-pening kepala. Mak saya tu memang marah tu. Tak sini tu ada orang tu dia lah nak panggil saya lah babe.
Dia tak dapat panggil saya, dia last minute. Lepas tu dia cerita dengan orang sama-sama debat dah di mana, mahal sangat dia minta. Wah, dia yang ambil tanya. Sampai cerita tu ke mak saya punya marah, aku dah iman sekarang. Kalau kau tak ada 34,000, kau tak nak datang. Siapa cakap dengan orang tu cakap mana tu? Saya pun explain dengan mak tu. Pandai lah tu dengan dua mana mak tu. Orang betul. Yang saya ceramah kat Johor 30,000 dia bayar. Ambil 30,000 1 jam setengah. Berapa kenyam. Berceramah paling mahal dalam Malaysia. Saya dah dapat tu. Kalau pagi belum saya tak baca tu. Mak bawa kan. Alhamdulillah Ustaz, rezeki cash kata. Saya pun dua-dua lah cakap dia berhenti kat bank. Saya memang tak besok pegang duit banyak sebab orang perempuan beli baru. Dia macam bau belerang tu tau. Dia salap je. Tapi duit dia tu kita. Saya ada orang masuk kan. Masuk saya tengok ada RM3 duit kan. Masuk. Saya bawa ada kan mamai masuk dekat CDM tu. Masuk maksimum masuk. Tiket yang pertama RM10,000. Dia ada RM2 lagi. Masuk sudah RM30,000. Penceramah paling mahal dalam Malaysia 1 jam 30 minit. Masuk dalam kereta baru bersana telefon bunyi. Hello Assalamualaikum tuan, minta maaf sangat tuan, salah sampul. Oh tuan, asah itu 5 minit saya pegang duit tu. Lepas tu saya transfer dah balik kat dia. Bukan rezeki kita. Walaupun saya dah sign mula tu, saya kacau lah budak tu. Mana ada? Ya, kau tuan jangan tuan mati, saya kena secah ni tuan. Bukan aku dah sign tadi ke? Mana ada? Tak ada. Jangan tuan mati saya tuan. Rupa-rupa bagian kewangan. Bila lepaskan envelope tu dekat dia, dia cakap duit penceramah semuanya dalam ni. Bukannya semuanya duit penceramah. Rupa duit caterer tak bayar lagi, sewa dewan tak bayar lagi. Ada 2 lagi penceramah sebelah pagi tak bayar lagi. Itu semua sekali kan. Itulah. Tapi jadilah, tapi 5 minit dia lah kan, jadilah, apa lagi nak cakap kan. Iya tuan. Jadi saya memetik macam mana dalam surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura ayat 20 Allah bagi tahu barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keberuntungan itu baginya. Maknanya kalau siapa yang kejar keuntungan akhirat Allah akan tambahkan, maknanya dunia pun dapat, dia risau. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, keuntungan dunia, maka kami akan berikan sebahagian sahaja dari keuntungan dunia itu. Malahan tidak ada baginya satu bahagia pun di dunia ini. Itu sebab kalau contoh tiba-tiba ada seorang datang ke depan, dia cakap pada semua, saya gembira mana tengok semua datang. Contoh. Jangan guyonan lah, contoh. Jadi semua hadir ni minta tolong kan, ada borang kat belakang tolong isi nama dengan nombor akaun. InsyaAllah sebelum tengah malam ni saya akan bank in kat semua yang ada kat dalam ni 500,000 seorang. Contoh tau, jangan guyonan, contoh. Kan? Jadi ada apa yang akan berlaku. Besok ada yang berhenti kerja pun ada. Besok ada yang cukup lah, dia nak pergi melancong lah. Ada yang nak menego sendiri lah. Cukup dah modal ni 500,000. Sebab pada kita 500,000 tu banyak. Tapi ada setengah orang hari ni dalam akaun berjuta duit, dia tengah garu kepala, mana nak cik duit ni? Sebab nak beritahu tu dia keadaan tidak ada satu bahagia pun baginya di dunia. Walaupun dia kerja, dia dapat sebahagian tu. Tuan-tuan ingat dapat 50 juta tu dah kaya ke? Tak ada. Ada 50 juta. Ada 50 juta dalam akaun. Rumah besar, kereta ada 50 biji kereta mewah kat rumah. Swimming pool besar. Rumah lebar ada 80 bilik. Tapi hidup bergantung oksigen. Apa guna orang hidup? Kaya tu tak cukup kaya lagi. Duit tak apa-apa ada. Kereta pun tak ada. Motor buruk ada. Gaji dapat ngam-ngam. Boleh lah nak bayar bil duit rumah, duit sewa apa semua boleh lah. Duit api tapi sehat, makan bertambah. Hidup bahagia, bergurau sondok. Suami isteri elok, anak-anak cerdik. Apa lagi nak? Pilihlah tuan-tuan. Kita ada semua, tapi takkan dapat semua. Bila Tuhan bagi itu adalah kurang kat mana-mana. Tapi sejauh mana kita nak mensyukuri apa yang kita ada. Itu sebab bahagia ni bukan tengok apa yang kita ada, tapi sikap kita pada apa yang kita ada.
Jangan kita nak berbangga-bangga. Kita kadang-kadang bila tanya kan, wah bahagialah kau, duit banyak. Tengok duit memang lah. Ada macam ada tu. Makna ada duit, dia tak bahagia lagi. Bini tak ada dia. Aku dapat bini so tentu bahagia. Dia tak tahu orang yang berbini ni punya seronok kalau tak berbini. Situ tak? Nak di situ betul ni kan? Tak adalah, kita bukan amat sini dah. Tapi lain, marah untuk bini akan. Tak pernah gila saya tanya orang yang nak kahwin macam mana? Ada sunyak kahwin ni okey? Alhamdulillah seronok sangat. Tak ada. Kebanyakan macam mana kahwin okey? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam tu lah banyak kan? Syukur aja dengan apa yang kita ada. Kita tak boleh nak cari kesempurnaan, takkan jumpa. Tetapi setiap yang tidak sempurna itu kita sama lengkap melengkapi. Jadi bunyi macam azan isyak, tak ada tahu yang okey. Jadi cuba kita tengok macam mana Iskandar Zulkarnain ataupun orang putih panggil dia Alexander the Great. Dia cakap, kalau aku mati besok, dia ni antara dalam sejarah adalah antara raja. Tuan-tuan boleh baca sejarah dia. Raja yang paling beriman dan bertakwa. Tentera-tentera dia tak ada seorang pun pernah tinggal solat berjemaah. Tak ada. Malahan sebahagian besar pada anggota tentera tak pernah tinggal qiyamul lail tahajud. Tu hebat dia. Dan dia beritahu, kalau aku mati nanti jangan lupa pastikan jenazah aku diusung oleh tabib-tabib yang handal-handal. Tabib ni doktor lah zaman sekarang. Yang kedua, pastikan waktu usung jenazah aku ditabur ke segala harta kekayaan aku di sepanjang perjalanan menuju ke kuburan. Dan begitu juga yang ketiga, waktu usung jenazah aku pastikan kau juntahkan. Tengokkan tangan aku tertekulai biar semua orang nampak. Kenapa tentera datang? Kenapa orang macam tu? Pertama, nak bagi tahu bila tabib yang handal-handal usung jenazah aku, nak bagi tahu hebat mana pun doktor itu, tabib itu, dia tidak akan dapat menghalang kematian daripada berlaku. Yang kedua, kau akan taburkan harta kekayaan, kau akan tengok orang kau berebut ambil harta tu tanpa mampu kau buat apa-apa sebab harta kekayaan kau tak bawa masuk dalam kubur. Dan yang ketiga, tangan tu nak ditunjukkan tangan yang terkulai itu biar orang nampak, nak beritahu macam mana kau lahir dengan tangan kosong, kau mati pun tangan kosong. Tangan terkulai layu ditasik madu Fawzia Latif. Sampai ambil tajuk lagu. Dan buat kata budak sekarang, masa dah time. Dah sampai masa dah ambil macam mana meninggal kat kita. Maka firman Allah yang saya baca dalam surah Asy-Syura tadi, yang mengajar kemudahan akhirat tadi, menunjukkan bahawa kehidupan akhirat lebih penting dan lebih banyak manfaatnya bagi seorang Muslim jika mengejarnya. Semua orang sudah mengetahui bahawa hidup di dunia ini hanyalah sementara dan hidup yang abadi itu adalah di akhirat nanti. Rasulullah SAW pernah bersabda, umur umatku hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Dah beritahu nak. Janganlah nak bercerita-cerita lebih. Tak nampak. Kasut boleh 100 ni tak payah. Tak payah tuan. Jadi 100 pun dah tak macam orang buat apa. Dan itu sebabnya ucapan doa yang paling baik untuk orang yang menyambut hari lahir, semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Itu terbaik ucapan. Panjang umur nyusahkan orang buat apa. Dia panjang umur dengan kebaikan, murah rezeki dengan segala keberkatan. Rezeki yang berkat itu penting. Berkat maksudnya berkat, barakah maksudnya pondok Ustaz Kazim. Berkat orang Jawa, bungkus lauk bawa balik berkat. Tapi maksud barakah, berkat ini kebaikan yang Allah berikan walaupun sedikit tapi berkembang. Itu penting. Kebaikan ada, amak tak payah bagi kau duit banyak dah lo, duit belanja sekolah, amak boleh bagi 50 sen je. Tak apalah mak, hari ni hari Senin, duit ni ada simpan dan tabung. Ada puasa sunat hari ni. Allahu Akbar, dah lah sikit, akhlak anak pun baik, cerdik pula belajar. Macam tu maksudnya. Ni bagi duit 20, mana cukup RM20? Benda. Mak anak cakap, kau pijak budak tu budak orang. RM20 tak cukup budak sekarang kan. Saya pergi Putrajaya, makan dekat food court ada sekali, tu seperti ada lah court case masa tu dekat Putrajaya. Masa saya mula-mula kerja dulu lah, saya singgah ke Putrajaya tu. Tengah hari makan kat situ, lapar nak makan kat situ. Kau kerja tu tengok budak-budak yang pakai baju, pakai seluar biru, budak sekolah awak tak? Dia makan nasi campur situ tu. Dia sampai bang kira, dia semua budak turun tu dia tu. Saya tengok, kancing budak ni tengok.
Dia boleh panggil orang kira. Nak tunjuk sekarang zaman dia kan. Tak tahu lah tuan-tuan. Banyak dah tanda-tanda kiamat dah rakit ni. Banyak pun dah tanda baru-baru ni saya berbuat dengan pegawai akhlak. Dia fikir mak dan anak melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan laki yang sama. Dia fikir mak dan anak, mak mabuk pergi Ustaz Dandut bawa jantan tu balik. Dia bersama dengan laki tu, dan laki tu bersama dengan anak hari tu. Kuasa Allah, dia beranak dua-dua tu, mak dan anak beranak hari yang sama. Baby tu yang keluar tak paning lah dua-dua baby. Kau adik-adik aku, kau pak saudara aku, tak tahu. Paning tuan-tuan, paning, jangan main-main. Hei, paning. Ada seorang budak remaja melahirkan anak luar nikah buat kali yang ke-8. Bukan pada nombor tauri, okey sumpah kali ke-8 ni. Men, tapi ni cerita ni melahirkan anak luar nikah. Ya Allah Akbar. Dan bukan kes, bukan satu-satunya kes. Banyak kes macam tu. Budak tu jadi apa? Seorang budak, seorang lelaki remaja ditangkap berpakaian wanita tengah cari pelanggan. Tengah cari pelanggan. Dan dia dah buat aktiviti ni, dia kata sejak umur 14 tahun. Dan antara pelanggan tetap dia adalah guru dia. Cakap apa? Paning tu dari banyak nak tanda. Tu belum cerita lelaki pakai telekong ni. Oh, parah tuan. Saya tak kat siapa tau. Ni saya sebut dah. Iya. Banyak nak tanda-tanda nak kiamat ni. Paning kepada kita. Itu sebab kita kena ambil tindakan lah. Kan ambil tindakan, kita kena bertegas sebab agama nak kita belajar. Nabi pesan ta'dibu auladukum bisalasati asya. Didiklah anak kamu dengan 3 perkara. Bihubbi Rasulillah SAW. Ajar anak kita sayang Nabi, tolong jangan kompromi. Ni kau ajar anak tengok Jack and the Beanstalk, Hansel and Gretel. Kau benar kitab ke rumah, ajar anak kita sayang Nabi. Hebat Nabi. Nabi sayang kita nak. Jangan. Begitu juga yang kedua, sayangi keluarga Nabi bihubbi ahlihi. Macam mana nak sayang ahli keluarga Nabi kalau kena pun tidak? Isteri-isteri Nabi siapa? Anak-anak Nabi siapa? Cucu-cucu Nabi siapa? Dan yang ketiganya biqiraatil Quran. Pastikan anak-anak kita membaca Al-Quran. Walaupun kesedaran dan keyakinan kita mengenai hidup di dunia ini sementara, sedangkan hidup akhirat adalah kehidupan abadi dan kekal, tetapi ia tidak dapat membuatkan kita sedar sepenuhnya. Lihatlah dan perhatikanlah betapa ramai orang di sekeliling kita yang leka dan lalai. Kita bukan tak tahu, tahu bukan tak tahu. Tahu tak akan mati, tahu. Tahu tak boleh mati bila-bila masuk, tahu. Macam sahabat kita, Abang Boceng, arwah kan. Bayangkan umur 32 tahun meninggalkan kita. Dan bila dia dah meninggal, baru kita kebaikan-kebaikan yang dia buat. Seminggu lebih lah, orang masih lagi berpusu-pusu pergi kubur dia. Tak pernah terjadi dalam Malaysia macam tu. Berpusu-pusu bukan sekadar ada orang pergi tengok lah. Bila balik tu berselisih, ramai lagi orang pergi tengok dia. Fikir lah tuan-tuan. Nak tunjukkan bila-bila, jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Tu sebab tengok macam mana berapa ramai orang yang nekor lalai, tak ada apa. Bukan tak tahu. Tahu. Tahu dia akan mati. Tahu tak boleh mati bila-bila. Tahu. Tahu tak ramai yang mati muda? Tahu juga. Tahu. Semayang jemaah dengan semayang seorang, apa beza? Semayang jemaah berapa kali ganda daripada semayang seorang? Berapa kali ganda beza? Pahala. Berapa kali ganda? Tengok, tak ada siapa pun bincang dulu berapa, tak ada. Semua orang tu jawab 27. Semua orang tahu, tapi kenapa tak ramai? Kenapa masih tak ramai? Sebab dia tak nampak dengan mata hati. Maaf tak? Dia tak nak tengok dengan mata hati dia. Kalau nampak dengan mata hati, orang kabur-kabur. Bayangkan kalau Allah tukarkan 27 kali ganda tu jadi 27 ringgit. Macam Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok apa pakai 27 ringgit. Yang seorang kan, warahmatullahi tengok tak dua pula. Ya Allah, susah. Oh, sistem ambil sikit. Dia dah pegang, ambil sikit. Oh, si baik ada. Kata kan. Masa tu penuh, tak cukup parking. Penuh orang semayang, sampai kat parking orang semayang.
Masa tu dia mulalah komplain, apalah surau ni tak mesra jemaah, parking tak cukup, tempat semayang tak cukup, apa kondo macam ni. Masa tu sebab dia hari-hari datang, orang yang hari-hari datang dia tahu apa masalah surau ni. Orang datang sekali dia kata okey je. Kan? Bila baik kata orang yang perdana ni hisap muka yang sama orang datang. Nak RM27. Masa tu apa cerita orang perempuan bila tahu RM27 satu waktu? Orang perempuan kat belakang tu lain cerita kan. Kau dah berapa lama dah semain sini? Berapa? 2 minggu. Untunglah kau, banyaklah duit kau dah. 7 kali 5 kali pek boleh. Banyak Dan baru tahu lah. Tak berguna jiran Dan. Beritahulah. Orang boleh marah sebab tak beritahu dia. Sedangkan semayang kita beritahu lah. Orang lelaki dia tak bincang lah soal-soal remeh-temeh tu. Dia bincang soal dasar. Agak-agak kau lah kalau kita dapat 27, imam dapat berapa orang? Dia soalan dasar tanya tu. Agak-agak kau lah. Ini contoh lah tu. Dia pun tahan, imam cakap, imam dapat berapa? Imam kena terus ada hari. Imam tak boleh suruh, mari imam cakap. Alhamdulillah, imam jam tu jawab kan. Dia cakap mak, berapa? Tengok lah, kalau lupa tu kurang sikit. Tapi kau khusyuk lebih, malam tu fokus lebih. Tahu-tahu pun tak pernah nak kurang daripada RM40. Contoh ni, contoh tu. Malam tu, bertumbuk nak jadi imam. Gila, cerio, bila kita nak ya, dia kata. Sebenarnya Allah bagi 27 tu bukan 27 pahala. 27 kali ganda. Lebih lagi Allah bagi kat kita. Itu sebabnya, janganlah. Itu sebabnya orang nak pergi haji dengan saya excited tak pergi. Sebab macam mana pun kepuasan nak pergi beribadah kat sana tak sama kan. Orang nak pergi umrah pun heboh, sibuk nak pergi lagi. Mana ada orang pergi umrah? Dia nak pergi dah, sorry dah, sangat nak pergi dah. Tak ada. Semua orang cakap nak pergi lagi. Bila lagi nak pergi? Bila nak pergi? Lepas tu mulalah. Kau pergi sana dah elok mulut kau. Menjaga. Jaga elok. Bukan kat sana ni, kat sini pun kena jaga mulut. Saya kat sana dengan bukan mulut dah dalam hati. Kali pertama saya bagi dalam hati. Belum mulut lagi dah dalam hati. Saya cakap, tak hilang sifat aku dah. Hati. Saya masuk nak baca niat punya boken takkan hilang. Siapkan rebel kuning mak bagi. Okey tu letak. Tengok rak dah adalah nombor rak. Rak nombor bahasa Arab. Bila boleh baca Arab. Rak 23. Tak hilang malah. Dalam hati. Tak cakap tu lah. Balik tu bukan diselipar dengan rak-rak hilang. Mana poin rak kan ada tayang. Mana poin rak ni. Siapa yang pergi Mekah Madinah mintakan rasuh hilang selipar ni. Tak payahlah. Memang rasuh tu. Tak payahlah. Tak payah jumpa. Dia tak halal kan sampai ambil. Tak ada mana. Kat sana dah besok. Okey. Ya. Itulah. Jagolah kan. Walaupun kesedaran ni ada ramai lagi yang tak sedar, sibuk dan asyik dengan dunia, seolah merasakan bahawa akan tinggal selamanya di dunia yang fana ini. Lupa bahawa kita sedang berjalan menuju akhirat. Lihatlah segala peristiwa kematian dan bencana. Apakah tanda-tanda dari Allah tersebut masih kurang membuatkan kita sedar? Hidup kita merdeka di akhirat kelak sangat ditentukan oleh kualiti hidup kita di dunia ini. Macam mana cara kita ibadah? Allah takkan memberikan 2 keamanan dan 2 ketakutan. Ayat. Allah takkan memberikan 2 keamanan dan 2 ketakutan. Barang siapa yang takut padaku di dunia, akan kuamankan dia di akhirat kelak. Itu janji Allah. Barang siapa yang aman dariku di dunia nanti, maka akhirat kelak akan kutakutkan dia. Itu sebab dia kat dunia ni belagak, rasa tak ada apa kan, mati tak siap kau. Betul macam tu lah. Tu atas dunia lagi takut lah, Jadi sukses hidup di akhirat artinya syurga. Sedangkan gagal hidup di akhirat artinya masuk neraka. Tak ada siapa pun. Ada orang sebut kita kan kau jangan risaulah, kita ni umat akhir zaman bertuah sebab apa tau. Walaupun kita masuk neraka sampai rasa kita akan masuk syurga kan. Ada cakap benda tu. Sedangkan masalah tak ada siapa tahan. Ada siapa? Dia ingat dia nak cuba lah neraka tu, macam tengok macam mana sampai tu masuk syurga. Tak ada siapa lah. Takkan tahan lah. Jibril pun menangis. Jibril menangis, aku dah tengok dah keadaan dalam neraka tu. Allah Ta'ala baru perintahkan penjaga neraka akan menyalakan nyalaan api neraka tu selama 1000 tahun. Daripada merah sampai jadi putih. Kemudian dinyala lagi 1000 tahun daripada putih sampai jadi hitam.
Wahai Muhammad, kalau terbukalah sedikit pintu neraka, walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Sebesar lubang jarum, dunia boleh hancur. You fikir kita nanti ke neraka senyum lagi nak cakap apa? Kan zaman Nabi dulu cerita neraka kan, langsung dekat tanya Rasulullah, syurga lah macam mana? Dia takut kan? Ya, tapi nak macam mana? Itulah tahap dirinya. Apa kata? Ali 9 sebut diri kan? Tipisnya iman kita, tak ubah ibarat kulit bawang kan? Itu. Tapi janganlah kita membawang pula kan? Istilah membawang tu pun tak sesuai. Mengupik membawang. Bawang ni sedap kalau goreng ikan krisi, goreng dengan bawang pun sedap. Kan? Bawang ni pula termasuk dalam senarai barang kawalan. Janganlah guna membawang, is unfair, you know. Jadi kalau orang mengumpet, jangan pakai membawang. Yang sesuai membangkai, itu sesuai. Kan? Seolah makan bangkai busuk saudara dia sendiri. Perbandingan dunia dengan akhirat. Ini Nabi beritahu. Perbandingan dunia dengan akhirat seperti seseorang yang mencelupkan jari tangannya ke dalam laut, lalu diangkatnya dan dilihatnya apa yang diperolehinya. Hadis riwayat Muslim. Kita cacah dalam laut, angkat apa yang tinggal tiup dan kita langsung goreng. Apa benda pun tak ada. Macam itulah dunia ni. Lagi kita kawut, lagi tak ada. Lagi kita kawut, lagi tak ada. Lagi kita bagi ada duit bagi kat kita, tak sampai lama duit tu. Sah lagi. Dua seorang sahabat Nabi, apa nama, tak ingat nama. Dia balik, dia bawa, aku tengah susah hati ni, kenapa? Pada aku sekarang ada 50,000 dirham. Macam mana nak buat ni? Kenapa? Isteri dia tanya. Aku tengah susah hati, besok Allah tak akan bertanggungjawabkan duit ni, aku buat apa? Susah hati. Jadi isteri dia kata, wahai suamiku, usahlah kau bimbang dan usah, akan ku selesaikan masalah ini. Dia panggil orang miskin, dia panggil orang kampung, dia panggil orang janda-janda, ibu tunggal. Dia bagi. Dah semua aku dah bagi ke orang. Senyum suami, barulah lega hatiku. Sebab sampai sekarang pun kalau kita tak tahu nak buat apa dengan duit kita, orang perempuan tahu nak buat apa. Tuan-tuan, bukan dulu je dah. Tapi makna kata sedekah tu akan melapangkan hati kita. Duit ada, Allah bagi ganti, jangan risau. Bagilah ke orang. Dengar tabung masjid, tabung surau. Mana tabung surau? Kat belah mana? Tadi dah jalan tadi kan, budak dia buat jalan kan. Ya, tu kira rahmat tu budak tu jalankan tabung datang kat kita. Janganlah kita rosah, jalan ada apa situ lah datang pula. Bagi. Tak ada duit masuk jam tangan tu. Tak ada jam tangan, masuk rantai kalang apa yang ada, masuk dalam tu. Masuk ni pun tu, pandailah format tu agak ada Cina masuk efek berapa. Betul tuan-tuan, sebab apa? Kita tengoklah tuan-tuan, tengok dari masjid yang saya cakap, masjid Sisnai, orang dah keluar 1 juta. Kita main singgit, awal bulan singgit, ujung bulan singgit. Sampai bonus singgit. Tapi naik pangkat, naik gaji singgit, mempertahankan keseringitan kita. Pahala kan? Bagilah lebih sikit. Buah, saya tengok bila hari Jumaat. Sini kan buat Jumaat, buat Jumaat. Buah apa pergi? Saya cakap, buah apa? Mempertahankan kepisangan. Tapi ingat konon borok ke dalam surau. Tak ialah sadar pisang tu. Cuba kita upgrade. Seedless grade. Green apple, strawberry, macam barulah masuk dalam khutbah tu. Kepala sidang jemaat yang dikasih sekali, yang di belakang sana jangan sibuk mengerjakan buah. Ingat orang belakang, sebab imam belas kali keluar, tak masuk. Dia pun sedekah asing. Sikit ni jawab termasuk surau punya. Macam tu barulah ada kan. Kita fikir sedekah dengan duit. Apa salah orang perempuan 5-6 orang kita pakat-pakat nak Milah, Timah, Tina, Liza, Anim, batai lah. Semua 6 orang. Kumpul duit berapa kau ada? Berapa kau ada? Jom kita masak dengan Muhammad. Hari Jumaat pagi tu masak goreng mi. Mi goreng jantan. Nah, mana ada tolu? Datang lah. Goreng buku. Dapat lah 500 paket. Jadilah. Kita pun susun kat tembok tak. Orang keluar ambil satu. Kita tak tahu hari Jumaat ada orang tu memang duit tengah tak ada. Ya Allah, Alhamdulillah ada rezeki. Dalam hati dia, murahlah rezeki orang yang masak untuk datang hari ni. Kita tak tahu. Kelebihan sedekah mengkayakan hati walaupun miskin rasa kaya. Membersihkan harta walaupun sikit rasa cukup.
memanjangkan usia, panjang umur. Orang dulu panjang umur salah satu sebab dia rajin tolong orang, rajin bagi ke orang, sedekah ke orang. Dan yang keempat, melancarkan rezeki. Ada je rezeki masuk, suami naik pangkat, bini naik gaji, dapat bertukar. Dia gaji tak naik, dapat pertukaran sekolah, bini cikgu kau juga dapat penempatan baru. Dokek belakang rumah, la ilaha illallah, dokek batu. Rezeki. Dapat rezeki suami tiba-tiba pula handsome. Dulu tak handsome mana orang ni. Wah, lagi suami dia totalan Amerika tu. Dia bukan sapu, dia tolan. Tu jadi handsome lah tu. Yang bini yang pula kan, tiba-tiba pula, pandai bini dan masak. Ya Allah, apa rezeki tu. Bini pandai masak, rezeki. Tu sebab orang perempuan kena belajar masak. Hiburkan hati suami dengan masakan. Dia kalau tak ada masak nanti, jangan sampai dia lepak pada tom yum. Pada tom yum jangan main-main. Cara dia ambil order tu pun lain sendiri. Makan apa, bet? Kau memang kalah apa bodoh. Makan apa, bet? Suami tergangkit kopiah tu dia main. Nasi goreng sop. Terus dada sop. Sekosong sop. Lagi weh. Musa. Kau jangan. Dia cakap betul-betul ni. Masaklah lauk. Rezeki tu. Bini boleh masak untuk suami. Dia tahu dah lauk kegemaran suami. Tolu mata babau pagi tu. Tengah hari tolu dada. Malam tolu masak hijab. Tolu. Hanya minum lagi. Habis tolu lauk. Tak ada lauk lain. Tak apa lah. Rezeki apa lagi? Anak pandai. Rezeki. Tiba-tiba tengok anak dah combo. Ya Allah. Orang perempuan meniti air mata tengok anak combo. Bang anak kita bang. Complication dah anak di bawah. Wah, combo tadika. Orang combo sendiri dah gila betul menangis kan. Dah sebab kono. Nak terlebih persembahan mana combo tu ikut disiplin cikgu aja ke rumah tak dengan cakap. Mak rezeki kan. Iya. Gila hati saya cakap tu kan apa? Saya diminta berceramah untuk istiadat convocation. Buat dekat hotel mana tu? Kamu terika. Wah, mampu dia nak ceramah apa ni? Dia suruh pakai jubah nak terika tu saya. Marah betul. Tak boleh berlayan dah kan. Itu dia. Kemudian sebagai tambahan, kan, daripada tadi yang hadis Nabi kata colok tadi, tengok apa yang tinggal itulah dunia. Sebagai tambahan Nabi sebut, barang siapa yang kehidupan akhirat menjadi tujuan utamanya, nescaya Allah akan meletakkan rasa cukup di dalam hatinya dan menghimpun semua urusan untuknya, serta datanglah dunia kepadanya dengan hina. Maknanya dunia yang tergigit datang ke dia. Kan, walaupun bila kita tak nak dia datang, dia cakap, iya cuba tuan-tuan tengok. Tiba-tiba ada je rezeki masuk. Kita yang terpulang nak ambil ke tidak. Kemudian Nabi sambung lagi, tapi barang siapa yang kehidupan dunia menjadi tujuan utamanya, nescaya Allah akan meletakkan kefakiran di hadapan kedua matanya dan mencerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak bakal datang kepadanya kecuali sekadar yang telah ditetapkan untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Mana dia takkan dapat banyak dan tak pernah cukup, malahan yang datang untuk dia tu pun taklah baik mana pun. Kan? Dan Quran Allah SWT telah menjelaskan dengan jelas sekali bahawa yang harus dicari oleh umat Islam adalah kebahagiaan di akhirat. Walaupun begitu, kita juga tidak boleh melupakan atau mengabaikan begitu saja kebahagiaan di dunia. Seperti mana firman Allah Ta'ala beritahu dalam surah Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak akan menyukai orang-orang yang berbuat kerosakan. Maka kita tahulah pilihan hidup kita dalam hidup ini adalah mengutamakan akhirat daripada dunia. Sesungguhnya dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Itu sebab saya dulu kan saya pernah bawa dalam ceramah yang lepas saya datang sini, saya kata, cuba tengok sahabat-sahabat kita yang daripada Bangladesh. Cuba tengok, dia orang makan nasi, ni ada yang datang ni, saya nampak ada. Dia makan nasi, dia letak kuah, dia letak bawang atau letak kentang, itu je dia makan. Dia tak ada letak binatang-binatang lain, ayam, ikan, tak ada.
Bukan dia tak mampu beli, tapi duit disimpan. Sebab apa? Dia sadar Malaysia bukan tempat tinggal. Tempat tinggal di Bangladesh. Lepas 5-6 tahun dia dah tak terdayun, konyo dia pun balik lah. Dia balik sampai ke kampung dia semua dah ada. Rumah dah elok, cantik, dah ada motor baru, semua dah ada, bini pun dah besar. Apa lagi nak? Semua dah selesai. Jadi dia balik sebab dia sadar. Tu sebab dekat sini dia tak kisah. Dia duduk rumah buruk pun dia tak kisah. Tak ada dia pakai kipas sok khabar ya, kan? Tak ada dia kisah tau. Tak ada hal dia. Dia boleh pakai baju biru, seluar merah, kasut kuning, tak ada dia peduli. Dia pegang tangan sesama jantan dengan kawan dia jenis senang hati dia. Tak ada dia kira. Sebab apa? Dia tak peduli apa orang cakap. Contoh jugalah kita duduk kereta dunia ni kan. Pedulilah apa orang cakap. Kan? Apa bondo kau Azia kau naik. Contoh orang cakap kat saya. Tak ada apa, okey. Bukan tak ada kereta lain. Agak-agak lah. Kau ramai naik lah. Ni berdua okey. Ya, apa hasil makan okey, leather seat okey lah. Apa lagi nak? Siap reverse camera, mengandung kata kocik tu reverse camera kan. Nak contoh lah kan, kita nak mana? Mak ayah kita dulu lagi susah diri kita. Jangan kata kereta, motor pun tak ada, dia boleh jalan kaki sampai kojok cari rezeki. Tak ada malu pun. Dulu yang ada basikal tu kaya dah tu. Tak ada heboh pun, kita pula malu. Orang perempuan, malu kadang-kadang. Ada setengah cerita tu, saya dapat aduan dengan orang ngadu kan. Ya, macam mana tak? Bini saya dia tak nak naik motor dengan saya, dia malu tu. Dia nak naik kereta lah. Kalau naik motor tu kena berhenti jauh. Dia tak nak kawan-kawan dia nampak dia naik motor. Ni perempuan dengar ni saya cakap ni. Kita beli kereta nama kita. Motor suami kita, motor buruk tu memang motor suami kita. Kita naik letak punggung kita dekat belakang suami kita naik motor itu jauh lebih berkat daripada naik kereta kita sendiri. Pengat tu saya cakap. Pancit pula sesama nolak lagi besar palung. Nak cakap, tapi dah ada kereta, jangan datang naik kereta pula. Maksud saya tu, maknanya dalam keadaan jangan kita hidup lah. Ada kereta, dah pulang naik lah, tak ada masalah. Ada, tapi nak gambarkan keberkatan ni macam mana. Abang, kita ni rumah sewa ya. Apa bondo orang semua dah beli rumah lah. Kita cakap, rumah sewa, duit suami lebih berkat daripada rumah yang lain. Mungkin kalau kita pay free pun, berkat lagi rumah sewa. Ingat tu saya cakap. Cuba orang perempuan ikut dia cakap suami itu. Jangan perempuan juga balik. Lepas tu jangan gambar-gambar tutup kilat. Orang perempuan ni gambar, cukup mak anak kita 4 je. Tutup kilat. Nak tutup kilat, bincang elok-elok dengan pengurus. Pengurus ni kalau dia jumpa tapak baru, jangan main. Jaga-jaga. Tak sampai mereka pun tiba-tiba cawangan baru dibuka. Jangan main. Ni saya cakap yo, cakap yo. Tapi itu yo. Sementara tu, maka utamakanlah hidup kita di akhirat berbanding di dunia. Insya-Allah, niatkan hidup di dunia hanya untuk mencari redha, gunakan kebahagiaan di dunia itu untuk akhirat kelak dengan mencari redha Allah. Maka sentiasa Allah dengan janjinya akan menurunkan keberkatan dan kenikmatan kita di dunia. Sebab asasnya pangkal dari hidup ini menuju pada alam yang kekal, yakni akhirat. Semoga dengan niat mencari redha Allah, maka insya-Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan juga hidup di akhirat. Itu dia. Itu sebab kalau kita tengok kan, bila hidup dengan agama kita tak ada banding kepala. Tak ada banding kepala. Kan? Hari ini Allah Taala tunjuk, saya bukan kata nak cerita apa sangatlah politik apa tak. Kita kena ingat satu perkara. Kita ambil pengajaran 7 hari ini. Kan yang orang cakap pasal kita tak ada kerajaan lah apa semua kan. Daripada dulu sampai sekarang. Bukan kata yang ini je, yang dulu sekarang. Mana yang kekal? Cuba cakap. Apa yang kekal? Allah kalau nak ambil tiba-tiba. Kita ada duit tiba-tiba hilang. Kita ada pakat tiba-tiba tak ada. Allah boleh jadikan macam tu. Orang yang nyanyi suara sedap tiba-tiba boleh tak ada suara. Nak cakap apa? Kan? Hari tu yang penyanyi-penyanyi dekat Indonesia menyanyi tengah beriadah, zak habis ke banjir Palu. Tu yang Haliza Helmi cerita tu, yang peristiwa dekat Palu tu. Dia kata ada yang tak nak pergerakan tanah tu. Mak, ayah dengan pegang anak, tiba-tiba tanah tu macam ni, satu turun bawah, dua naik atas. Mak ayah yang atas, anak turun bawah ni. Kemudian tiba-tiba naik atas budak ni. Dan mak ayah tu, sudahnya mak ayah yang terpadam, anak tu selamat ke atas. Trauma budak tu tak boleh nak cakap. Bayangkan Allah Ta'ala bagi dunia ni macam tu keadaan. Nak cakap apa? Keadaan ni seluruh dunia kita boleh nampak.
bencana alam Allah bagi, ujian Allah bagi, panen tiba-tiba Allah bagi, banjir tahu Allah Ta'ala bagi. Dulu banjir kat Kelantan kan Allah Ta'ala bagi, kita tak tahu, biasa. Tetapi tahun tu tahu pernah pula Allah Ta'ala bagi. Allah boleh bagi. Nak cakap apa? Itu sebab kesementaraan dunia ni Allah Ta'ala dah bagi signal dan hint banyak benar ke kita. Tapi alangkah ruginya kita apabila signal Allah dah bagi, tanda-tanda Allah dah tunjukkan, tapi kan kita masih lagi di tahap lama. Itu sebab bila gambaran-gambaran Allah dah bagi, kita masih lagi merasa yang kita ni okey je, tak ada tindakan-tindakan yang kita ubah. Maka apalah makna kehidupan kita? Kita pernah tengok kan ada orang bangun pagi, dia pergi kedai makan, dia pergi warung, dia main dam, dia minum kopi, dia main dam haji, dia pergi haji 5-6 kali. Lepas tu dia balik, dia tidur, potong karang, dia keluar, dia lepak dengan kawan dia lagi. Dia muak sikit kan, kawan tak ada, dia balik rumah balik, malam karang, lepas maghrib, lepas isyak, dia keluar, dia lepak dengan kawan sampai 2-3 pagi. Dia tak kerja, dia tak apa. Ada orang macam tu. Tetapi apa nilai hidup dia? Dia tak ke surau, dia tak ke masjid, dia tak semayang. Apa nilai? Tak ada nilai. Dengan itu saya potiklah sebagai akhir penutup, saya potik kata-kata Profesor Hamka, Buya Hamka. Tuan-tuan boleh scroll, boleh cari kat Google. Buya Hamka dia kata-kata, banyak kata-kata dia yang tajam menikam tau. Tapi satu kata-kata dia menyebabkan satu fikir panjang saya mana mendengar bila baca kata-kata dia tu. Satu perkataan yang popular juga lah orang selalu share, iaitu hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Sebagai contoh, tunjuk orang tadi pergi kedai balik apa semua tadi. Apa beza dia dengan kera tadi dengan babi hutan tadi? Babi hutan tu pun hidup, kera tu pun kerja. Dia tadi tak bekerja, lagi teruk daripada kera tu. Dia cakap macam itulah. Jadi pentingnya meletakkan makna dalam hidup kita. Sebab Nabi beritahu, aku tinggalkan kalian dengan 2 perkara. Barang siapa berpegang pada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian. Kan? Rasa cukup dah setakat itu. Jadi kita sadar dan sebenarnya dah tahu betapa sementara dunia ni. Cuma tinggal lagi hanya sekadar penekanan. Pesanan ni bukan untuk tuan-tuan dan puan saja, tapi untuk diri saya juga. Untuk mengingatkan betapa sementara apa yang kita ada di dunia. Bukanlah makna kita nak lekuk, bukan makna kita nak bangga, bukan makna kita nak rasa mendapik dada, tak. Tapi kita harus letak dalam hati kita betapa kita pun akan dijemput oleh Allah bila-bila masa. Tapi bersediakah kita? Bersediakah kita? Apakah bekalan yang kita nak bawa balik? Haruslah setiap orang memerhatikan. Allah Ta'ala beritahu, haruslah setiap orang dalam surah Al-Hashr ayat 18, haruslah setiap orang memerhatikan apa yang diusahakannya untuk esok. Maknanya untuk hari akhirat. Apa yang kita usahakan. Jadi berikhtiarlah kita untuk mengejar kebahagiaan di akhirat. Jadi itu saja daripada saya, tuan-tuan dan puan sekalian. Masih banyak sedikit makluman di luar sana. Ada yang berniaga seperti biasalah. Tuan-tuan boleh tengok dekat luar sana ada sahabat-sahabat saya pun berniaga. Mereka bawa barang, macam barang lah, madu ada, wartawan, habatus sauda, minyak zaitun. Ada satu yang dibawa sambal gesek atau tikir Jambatan Bosi. Sambal gesek tikir gitu kan. Tapi dia dah buat koreng supaya boleh tahan lama. Dan satu lagi ada sambal crispy. Saya nak posan mana-mana, sambal crispy dah habis kan. Saya nak posan lah, sambal crispy kau ada lah. Jangan dikojokan tester tu sampai licin. Tester tu bagi rasa, dia kojo sampai hilang. Kami tak ada kan. Jadi itulah. Sambal gesek ada kan. Jadi tengoklah nanti. Apa yang ada, saya tanyalah harga berapa. Ada juga yang bawa madu tadi. Atau orang perempuan elok perhatikan betul-betul. Hayati madu labah itu. Madu labah. Madu pelulun ada, madu tualang ada. Jadi tengoklah apa barang yang ada. Sekadar makluman. Saya minta maaf banyak. Salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Mengurangi tubuh punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.